kita memasuki segmen bincang-bincang sejarah seperti yang kita telah nyatakan tadi, berkenaan dengan pendokumentasian bahan, peralihan ke arah pendigitalan sumber sejarah. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini, Afifah. Ya, kita akan bersama dengan Yang Mulia Muhammad Zaimul Khairi bin Haji Zamahari, penolong pegawai sejarah tingkat 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan juga Tuan, mengenai tajuk yang dibawakan pada hari ini, sebenarnya kami pun ingin mengetahuinya dengan lebih lanjut, ya. Dan juga boleh Tuan kongsikan apa sebenarnya maksud pendokumentasian dan juga pendigitalan sumber sejarah-sejarah ini. Silakan Tuan. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat, para pengikut baginda yang setia lagi jujur hingga ke akhir zaman. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Pusat Sejarah Brunei dan juga pihak Radio Television Brunei yang telah mengundang saya untuk menyertai program bincang-bincang sejarah pada pagi ini. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini, pendokumentasian bahan, peralihan ke arah pendigitalan sumber sejarah yang memfokuskan dua aspek penting yang berkait rapat dengan bidang sejarah dan pendigitalan dan penyelidikan, iaitu pendokumentasian dan pendigitalan yang akan sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. Sebelum saya memulakan perbincangan dengan lebih terperinci, saya mulakan dengan pengenalan ringkas mengenai bahagian penyelidikan dan dokumentasi sebagai tulang belakang Pusat Sejarah Brunei. Bahagian penyelidikan dan dokumentasi memainkan peranan penting dalam mengukayahkan kerja-kerja penyelidikan, pengkajian sejarah negara serta meneliti dan mendokumentasi serta pendigitalan bahan-bahan sumber dan maklumat yang mempunyai nilai kepentingan sejarah sebagai bahan rujukan dan bahan simpanan jabatan. Bahagian penyelidikan dan dokumentasi mengandungi 6 unit, iaitu unit tokoh, unit salah silah, unit pemeliharaan dan epigrafi, unit institusi dan monumen, unit sejarah tempatan dan warisan, dan unit dokumentasi. Antara bidang tugas utama bahagian penyelidikan adalah mendapatkan sumber-sumber sejarah lisan, mencatatkan bukti-bukti sejarah, menyelidiki mengenai sejarah Kesultanan Brunei, biodata dan salah silah golongan aristokrat dan tokoh tanah air, penyelidikan makam dan batu nisan bersejarah, melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan dan pembisaian terhadap tapak-tapak bersejarah. Penyelidikan institusi dan monumen bersejarah yang dijadikan sebagai mercutan dan negara. Penyelidikan sejarah tempatan dan warisan yang meliputi sejarah pentadbiran politik, ekonomi dan sosial, juga meliputi agama, adat resam, kepercayaan, kesenian, tradisi dan warisan negara. Selain itu, bahagian penyelidikan dan dokumentasi juga mengumpul dokumen, laporan, manuskrip, buku-buku dan bahan-bahan sejarah dari pelbagai sumber yang mempunyai nilai kepentingan sejarah dan mendokumentasikannya serta mendigitalkannya secara bersistematik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita ingin mengetahui juga ni Tuan, apa sebetulnya kepentingan
pendokumentasian dan juga pendigitalan untuk sumber sejarah ni? Okey, sebelum itu saya memulakan dengan menerangkan maksud pendokumentasian dan pendigitalan lah. Ya, silakan. Maksud pendokumentasian adalah usaha dalam maksudnya pendokumentasian ini sebenarnya luas. Kalau dicek dalam laman sesawang Google pun ia akan bermaksud rujukan. Rujukan. Tapi maksud pendokumentasian dalam perspektif pusat sejarah adalah ia menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang digunakan bagi sesuatu kajian, penghasilan sesuatu terbitan. Manakala pendigitalan adalah proses pendukaran maklumat berbentuk analog, macam teks, gambar, audio dan video, sebagai ke dalam bentuk digital dengan menggunakan alat elektronik yang sesuai, seperti perakam digital ataupun alat pengimbas, supaya maklumat tersebut dapat diproses, disimpan, dihantar dan diakses melalui rangkaian peralatan dan sistem komputer. Mengenai tadi mengenai kepentingan pendokumentasian dan pendigitalan ini, sebenarnya ia amat penting untuk menyimpan, memelihara dan memberikan bahan sejarah untuk dijadikan sumber rujukan. Pendokumentasian juga untuk memudahkan pengguna, penyelidik dan juga kaki tangan untuk mengakses dan mendapatkan maklumat yang tepat dan berkualiti bagi keperluan penyelidikan. Manakala pendigitalan pula, masa ni dunia sedang bergerak ke arah digital kan? Dan Pusat Sejarah Brunei juga sedang menuju ke arah pendigitalan, yang mana fail-fail hard copy masa ni sedang didigitalkan sebagai backup untuk selain untuk memelihara file fizikal itu supaya tidak rusak. Kalau di tiap-tiap hari, kalau tiap-tiap kali digunakan, ia akan rosak. Dan untuk itu digunakan yang file digital supaya dapat selain itu easy to share dan juga menjimatkan ruang penyimpanan dan juga meningkatkan sistem penyimpanan yang mudah, lebih teratur dan lebih terarah. Alhamdulillah yang tadi Tuan kongsikan itu adalah merupakan beberapa kepentingan pendokumentasian dan juga pendigitalan sumber sejarah Jadi mengenai pendokumentasian bahan-bahan yang hasil perolehan penyelidikan. Jadi macam mana tu Tuan sistem pengurusannya? Okey. Unit dokumentasi bahagian penyelidikan dan dokumentasi memainkan peranan penting dalam mengendalikan dan menyelenggara sistem pengurusan penyimpanan, termasuklah sistem daftar bahan mengikut kategori dan kod warna. Melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan dan pemuliharaan dalam ke atas setiap bahan, perolehan penyelidikan dan bahan-bahan sejarah yang disimpan secara bersistematik dan terjaga dan terpelihara daripada mengalami kerosakan. Unit dokumentasi juga akan selalu melakukan penelitian dan penyemakan isi kandungan agar selalu update, dan juga kaedah ini dengan menyenaraikan secara ringkas mengenai kandungan yang terdapat dalam fail penyelidikan bagi kemudahan bukan sahaja pengkaji tetapi juga kaki tangan yang bertugas mencari maklumat tersebut bagi kegunaan penyelidik. Isi kandungan fail tersebut adalah seperti berikut. Isi kandungannya mengandungi transkripsi sejarah lisan, iaitu transkripsi wawancara,
biodata informant juga kami simpan untuk rujukan, dan dapatan hasil perolehan kajian penyelidikan secara lisan dan juga perolehan dari pelbagai sumber, iaitu dari buku-buku, rencana, keratan akhbar, laman sesawang dan sebagainya. Okey, sistem penyimpanan fail, unit dokumentasi menyediakan daftar, sistem daftar PS, macam PS, pusat sejarah, dash PY, penyelidikan, dan juga macam RH, fail penyelidikan, RH, iaitu riwayat hidup, iaitu biodata tokoh-tokoh dan pembesar. Salah silah dalam dan luar negeri, SDN dan SLN. Salah silah dalam negeri dan salah silah luar negeri. Nissan, NBM Nissan daripada daerah Bunei dan Muara, NKB Nissan dari daerah Tutong, NTE Nissan dari daerah Temburong, juga NLN Nissan luar negara yang merupakan hasil perolehan unit pemeliharaan dan epigrafi dalam dan luar negeri. Fail institusi dan monumen, ia ada daftarnya KEM, iaitu fail kementerian, JAB, fail jabatan, MAS, PT, pengajian tinggi, SMK, sekolah menengah kerajaan, SKR, sekolah rendah kerajaan, SA, SL, fail sejarah lisan, dan MUK, KAM adalah fail sejarah mukim dan kampung. Okey. Selain itu, fail sumber sejarah yang disimpan di unit dokumentasi juga mempunyai kod warna. Kod warna merah melambangkan riwayat hidup tokoh dan salah silah. Kalau fail kod biru, sejarah Brunei. Kuning mengandungi sejarah kampung. Kalau warna hitam, ia melambangkan pendidikan, dan hijau melambangkan budaya, seperti macam pantang larang dan sebagainya. Salah silah, kalau kod warna salah silah, ia ada kategorinya. Warna merah jambu, macam salah silah dari Malaysia, hijau dari Indonesia. Kalau kod warna oranye daripada Filipina, salah silah daripada Filipina. Kod warna merah Singapura, kod warna coklat salah silah dari Arab. Kelabu salah silah dari China, putih salah silah dari England, biru aqua dari Belanda, hitam dari India, dan warna kaki daripada Spanyol. Di Pusat Sejarah Brunei juga kaset rakaman disusun mengikut daftar, macam sejarah lisan, rakaman wawancara, seminar, kaset seminar, kaset convention, simposium dan sejarah dan taklimat. Ya, Alhamdulillah, demikian tadi telah dikongsikan ya beberapa kepentingan sebetulnya, dan juga antara bahan-bahan yang disimpan, yang mana ini adalah bertujuan juga ya sebagai pemudah cara bagi pengumpulan, penyimpanan dan juga rujukan. Dan kalau tadi kita ada melihat gambar berkenaan dengan dokumentasi Pusat Sejarah Brunei, mungkin ini yang dimaksudkan barangkali tadi mungkin kita dapat kongsikan, mungkin dapat bercerita sedikit Tuan berkenaan dengan bilik dokumentasi gambar ini. Gambar yang itu adalah simpanan gulungan salah silah. Yang itu almarinya, yang sebelah
kiri. Yang sebelah kiri itu almari penyimpanan file-file salah silah. File-file ada sejarah lisan, salah silah, tokoh, dan yang bawah sebelah kanan kaset yang belum didigitalkan lah. Hampir separuh sudah belum digitalkan. Tapi yang ini kaset fizikal. Dan itu yang sebelah kiri susunan file-file. Ia mengikut kod warna sama kod daftar itulah. Ya, jadi ini mungkin dapat dikongsikan juga, Tuan. Ini merupakan alat-alat penyelidikan yang digunakan. Seperti yang tadi sudah diterangkan. Yang di tengah itu kaset. Kaset yang sebelum ini digunakan oleh perakam kaset. Yang sebelah kanannya itu perakam digital yang masa ini sudah digunakan dalam penyelidikan. Dan yang sebelah itu super USB converter. Ia adalah alat untuk mengkonvert kaset itu menjadi analog atau menjadi digital dalam format MP3. Jadi maksudnya yang yang di sebelah kanan hujung sekali itu masih lagi masih lagi digunakan kan masih untuk mengkonvert untuk tujuan mengkonvert yang rakaman kaset itu kepada bentuk MP3. Begitu. Jadi inilah adalah alat-alat penyelidikan yang digunakan oleh penyelidik khususnya ni Tuan. Jadi ianya disusun dan juga ini kita ni dapat meningkatkan sistem rujukan bahan kita ni agar lebih mudah lebih teratur dan juga terarah. Jadi Tuan, bagaimana pula dengan hala tuju bahagian penyelidikan dan juga dokumentasi khususnya di Pusat Sejarah Brunei? Mungkin kita akan beralih kepada soalan itu sebentar lagi, tapi bagaimana sistem pengurusan pendigitalan ataupun bahan-bahan hasil perolehan penyelidikan ini, Tuan? Kita dapat dikongsikan sama kita. Silakan. Okey. Dalam pelaksanaan kerja-kerja pendigitalan, unit bahagian penyelidikan dan dokumentasi telah memulakan kerja-kerja pendigitalan hasil perolehan penyelidikan dan sumber sejarah mulai dari tahun 2014 secara berfasa dengan mengutamakan bahan-bahan yang kerap dirujuk, koleksi khas yang bernilai tinggi, dan kerja-kerja pendigitalan ini masih berterusan sehingga kini. Seperti yang sudah tadi dinyatakan, kerja-kerja pendigitalan kaset yang menggunakan alat perakam semasa sesi wawancara bersama informan yang dahulunya menggunakan alat perakam suara beserta pita kaset yang masa ini diubah menjadi alat perakam digital. Dan masa ini juga bermula Ogos 2022, bahagian penyelidikan dan dokumentasi mendigitalkan hasil perolehan sejarah lisan, iaitu kaset dibuat salinan ke dalam bentuk digital, atau lebih dikenali sebagai digitizing analog audio to digital. Bermula pada tahun 2022, sebanyak 467 perolehan pendigitalan audio, analog audio to digital. Pada tahun 2023, 1,238 dan bermula Januari 2024 hingga April sebanyak 628 pendigitalan audio sudah dibuat, dan pada ketika ini jumlah keseluruhannya adalah 2,333. Dan mengenai dengan pendigitalan file, masa ini file-file penyelidikan diimbas kepada format PDF. Dan alat-alat yang digunakan memang printer scanner, dan
pelbagai aplikasi lah digunakan seperti Adobe Scanner dan sebenarnya kelebihannya pendigitalan file ini kan menggunakan PDF ini, ia ada menggunakan OCR. OCR, Optical Character Recognition, di mana penyelidik boleh men-search mana-mana keyword yang dorang perlukan untuk memudahkan lagi cara penyelidikan. Macam contoh, sekiranya penyelidik mencari keyword contoh kebudayaan, ia search saja keluar dalam file itu kebudayaan. Jadi itulah yang kira masa ini sedang dilakukan di pusat sejarah. Juga semakan kualiti hasil imbasan itu dilakukan untuk memastikan ia tajam, sharp, untuk memudahkan penyelidik membaca dokumen tersebut. Ini juga kami menggunakan 300 dpi, dots per inch, resolusinya lah dalam setting scanner. Dan selepas kerja-kerja imbasan disusun mengikut nombor daftar asal yang file fizikal, supaya indah confuse. Dan juga dalam folder tu ada subfoldernya mengikut jenis sumber. Macam dikategorikan biodata, borang selidik, macam dari pelbagai sumber, surat dan sebagainya. Dalam folder ni juga mengandungi borang kandungan file dan borang kandungan file itu mengandungi yang isi kandungan file tadi. Memang susunannya mengikut running number, macam contoh PS, PY, RH 184. Yang satu itu bilangan file dan 84 itu tarikh tahun file didaftar. Alhamdulillah ya. Jadi itu dia berkenaan dengan pendokumentasian bahan peralihan ke arah pendigitalan sumber sejarah. Nampaknya masa kita sangat mencemburui kita ni tuan. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi ya. Untuk di lain keluaran mungkin ada bahagian kedua lagi sebab belum lagi habis sebenarnya ya. Tapi insya-Allah kita akan berjumpa lagi nanti tuan, dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.